Assalamualaikum, hai, jumpa lagi dalam Dino Beta Channel. Okey, dalam episod hari ni, kalau hampa tengok sebelum ni saya ada share tentang penternakan ikan tilapia ayak tawar ni. Jadi ini adalah contoh selepas lebih kurang 2 minggu. Kalau hampa tengok saya buat video yang pertama hari tu, ini selepas hampir 2 minggu lah. Kalau hampa tengok saiz ikan ni memang sangat orang kata apa? Cepat membesar lah. Okey, jadi apakah faktor yang boleh menyebabkan ikan cepat membesar? Saya akan kongsikan hari ini, dan apakah jenis makanan yang paling sesuai untuk ikan bagi peringkat umur 2 bulan dan ke bawah ni untuk mempercepatkan pembesaran ikan. Jom kita sama-sama tengok video hari ini. Okey, so bagi hampa yang mungkin ada minat untuk membela ikan tilapia, kalau hampa tengok yang saya tunjuk ni, ini adalah antara nikmat lah kalau kita membela ikan tilapia ni. Dia punya jinak ikan tilapia ni, dan juga kalau tengok dari segi perangai ikan tilapia, memang dia suka main bahagian atas ayak. Dia tunggu kita bagi makan dan dia akan main penuh kat sini nanti. Okey, kalau hampa tengok ni, ikan tilapia ni baru saya letak di rumah ni lebih kurang 2 minggu. Yang hampa tengok sebelum video yang sebelum ni saya tunjuk, saiz dia agak kecil. Hari ni dia dah lebih besar sikit berbanding yang hari itu, sebab untuk peringkat 2 bulan ke bawah ni memang saiz ikan cepat nampak dia punya perbezaan. Okey, untuk ikan tilapia ni dia sama juga macam dengan ikan-ikan yang lain, dia cepat dijangkiti penyakit kalau kita tak jaga kualiti ayak. Sebab ayak ni sangat penting. Sebab tu saya bagi tahu hari itu, lokasi media untuk kita menternak, iaitu tempat bekas kita menternak ni penting. Okey, terutama tengok filter dan juga dia punya oksigen yang ada dalam ayak. Tetapi yang penting juga adalah hampa menjaga kualiti ayak, sebab kualiti ayak untuk ikan ni memang sangat penting. Sebab ikan yang berusia 2 bulan ke bawah memang cepat dijangkiti penyakit white spot, penyakit jenis pop eye, dan juga macam-macam penyakit lagi kalau hampa tak cuci ayak ni dengan bersih ataupun tak pastikan kualiti ayak ni terjaga. Sebab amonia dalam ayak ni dia akan mempengaruhi ekosistem dalam ayak dan juga kesihatan ikan. Sebab itulah kalau hampa tengok saya letakkan pokok macam pokok pandan dalam ni untuk make sure kata kita punya proses ayak ni dia berjalan dengan neutral. Jadi kalau tengok amonia nitrit dapat dihuraikan, pokok memerlukan nitrit, dan juga ikan ni kalau kita tengok dia tak boleh ayak yang terlalu kotor. Sebab bila ayak terlalu kotor, ikan akan lambat membesar. Itu untuk peringkat pertama, iaitu penjagaan ayak sangat pentinglah. Kualiti ayak yang bersih akan mempercepatkan pembesaran ikan. Okey, so untuk faktor yang kedua untuk mempercepatkan proses pembesaran ikan ni adalah faktor makanan. Okey, kalau hampa tengok di depan saya ni, pemakanan ikan ni sangat penting, iaitu untuk menentukan pembesaran ikan dan juga kualiti isi ikan yang kita akan hasilkan. Sebab kalau ikan ni dia duduk dalam ayak yang kotor dan juga makanan dia tak terjaga, mungkin bau akan ada sikit pada ikan. Tetapi kalau kita jaga pemakanan ikan dan kualiti ayak, insya-Allah hasil isi ikan kita tu dia akan tak terasa berbau busuk, dan juga isi ikan kita akan lebih sedap lah. Ini mengikut apa yang saya pernah buat, dan juga hasil apabila kita menternak di dalam kolam memang berbeza. Isi ikan yang di dalam bekas yang kita bela ni dengan yang dalam kolam, memang kolam dia akan berbau sikit kerah lah. Okey, berbau sikit kasar. Okey, jadi yang tu kita akan kupas dalam episod yang akan datang. Yang hari ni yang saya nak kongsikan dengan hampa macam mana kita nak mempercepatkan pembesaran ikan. Yang pertama sekali, hampa boleh tengok di depan saya ni ada dua option makanan yang kita tak boleh tinggalkan. Yang mana? Yang pertama adalah makanan jenis pellet. Untuk saiz ikan yang bersaiz 2 bulan ke bawah ni, kalau kita nak cari pellet ni, kita boleh cari pellet yang bersaiz kecil lah. Okey, yang 03 ataupun 004 kan. Okey, jadi tetapi kita nak beli pellet ni, kena pastikan untuk ikan tilapia ni kita kena beli dia punya pellet yang sekurang-kurangnya 40% protein. Okey, sebab bila kita beli protein rendah, memang ikan lambat membesar. Kalau kita beli protein yang tinggi, memang ikan cepat membesar. Ikan tilapia, ikan siakap dan juga ikan keli memang memerlukan pellet yang jenis tinggi protein. Jadi jenama saya tak mau kongsikan hari ni, sebab yang tu mungkin saya akan kongsi dalam episod yang akan datang. Cuma bagi hampa yang nak beli pellet, carilah pellet yang protein dia melebihi 40%. Yang kedua, kalau contoh kita membela ikan yang jenis ayak tawar ni, sebaiknya kita perlu sulam dengan makanan yang berunsurkan daun ataupun makanan semula jadi, yang terdiri daripada, yang kalau tengok kat depan ni yang saya bagi pada ikan saya adalah rumput jenis Hadrilla.
Yang keduanya mungkin kita boleh letak kangkung setelah ikan kita berusia 2 bulan ke atas. Sebab ikan yang kecil ni dia nak makan kangkung dia susah sikit. Tetapi kalau hampa letak rumput Hydrilla ni memang dia akan makan dengan sangat baik. Jadi untuk hampa yang mungkin suka travel, kalau kita asyik bagi makan pellet, memang ikan kita akan kelaparan untuk beberapa hari lah. Tapi untuk memudahkan urusan kita, sebaiknya bagi ikan makan secara rotation. Okey, sehari bagi makan pellet waktu malam, ataupun waktu pagi bagi makan pellet, malam kita letakkan rumput Hydrilla, ataupun boleh selang sehari. Okey, sebab rumput ni memang senang nak dapat. Kalau tengok di sini, apabila kita bagi rumput Hydrilla ni, kita boleh letakkan banyak dalam ni dan kita boleh tinggalkan selama seminggu. Jadi ikan ni boleh survive walaupun kita tak ada di rumah. Jadi yang pertama adalah untuk pastikan ikan sentiasa ada makanan. Yang kedua, apabila kita bagi makan makanan semula jadi ni, bau ikan kita akan lebih terjaga dan juga isi ikan akan lebih sedap lah. Jadi ini antara tips yang mungkin saya boleh kongsi dengan hampa, iaitu waktu pemakanan. Yang pertama adalah makanan yang diproses, iaitu makanan pellet. Yang kedua adalah makanan semula jadi yang terdiri daripada daun-daun, yang mana daun ni banyak jenis daun yang hampa boleh bagi. Yang pertama, yang option yang saya bagi, yang tunjuk kat sini adalah Hydrilla lah, sebab Hydrilla ni senang dapat, dia juga rumput ayak. Yang keduanya, kita boleh bagi makan dari segi daun, iaitu daun ubi, daun kangkung dan jenis-jenis sawi dan sebagainya, boleh juga kita letakkan dalam ni. Tak jadi masalah. Memang ikan ni akan makan. Cuma kalau kita letak daun yang bukan daun berasaskan daun ayak, dia akan merosakkan kualiti ayak tu sikit lah kalau kita letak terlalu banyak. Tapi kalau kita letak jenis rumput Hydrilla ni, dia akan hidup di dalam ayak. Walaupun ikan tak makan, dia akan hidup di dalam ayak tadi. Okey, sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana saya bagi ikan ni makan. Okey, saya bagi makan pellet dan juga saya nak tunjuk sikit macam mana kita letakkan kita punya rumput Hydrilla di dalam bekas kita ni. Okey, ikan ni memang dia kuat makan sikit lah. Okey, kalau kita selalu bagi makan, dia memang akan jinak. Bila dia tengok kita saja, dia akan dah mula nak dapatkan makanan. Itu memang perangai ikan yang jenis ikan tilapia. Tapi ikan siakap dia berbeza sikit. Ikan siakap dia suka duduk di permukaan ataupun di dasar. Di dasar kita punya kolam, berbanding dengan ikan tilapia, dia suka duduk di permukaan. Tapi ikan siakap dia akan duduk di dasar. Apabila kita campak makanan, baru dia akan naik sambak. Okey, dia punya sifat dia macam tu. Jadi berbezalah untuk dari segi ikan tilapia dan juga ikan siakap. Okey, nampak dah habis dah. Memang kita letak sekejap saja dah habis dah makanan. Okey, kita boleh letakkan sikit lagi. Sekarang saya nak tunjuk pula macam mana kita nak letakkan makanan yang berunsurkan makanan semula jadi, iaitu daun, untuk kita letakkan dalam bekas kita. Kalau tengok kat ujung-ujung sana tu, yang bekas-bekas dia dah makan. Okey, yang rumput tu pun dia akan, kita boleh angkat semula, kita letakkan dalam bekas yang lain, nanti dia daun-daun dia akan naik semula. Okay, tengok dia dah makan. Jadi ini adalah antara proses dan cara macam mana kita nak bagi alternatif pada ikan kita, dan juga nak pastikan pembesaran ikan kita sentiasa terjaga dan mempercepatkan proses pembesaran ikan. Okey, jadi makanan alternatif sangat-sangat penting. Okey, saya rasa sampai sini dulu perkongsian kita untuk hari ini. Macam mana kita nak bagi ikan kita cepat membesar dari segi faktor pemakanan dan juga faktor kualiti ayak. Okey, yang ni sangat-sangat penting untuk setiap pemula yang nak menternak ikan ayak tawak, dari segi ikan tilapia ataupun ikan siakap. Memang kualiti ayak sangat penting, dan juga jenis makanan yang kita nak bagi pada ikan tu sangat-sangat penting. Sebab yang itulah yang menentukan pembesaran ikan berlaku dengan cepat ataupun lambat. Okey, saya rasa sampai sini dulu perkongsian kali ini. Saya harapkan tip ni berguna untuk hangpa yang baru nak memulakan proses penternakan ikan tilapia ataupun ikan siakap ayak tawak. Jadi kita jumpa lagi dalam video-video yang lain untuk lebih banyak info. Assalamualaikum.